Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Cikgu Khairil dalam siri ulang kaji tajuk statistik 3. Dan hari ini saya akan bincangkan graf yang kedua, iaitu graf histogram. Baiklah. Soalan pertama seperti mana poligon kekerapan juga, iaitu kita kena lengkapkan jadual kekerapan. Markah yang pertama telah diberikan, iaitu 30 hingga 39. Jadi kita akan sambung selang kelas tersebut dengan 40 hingga 49. Kemudian 50 hingga 59, 60 hingga 69, 70 hingga 79, 80 hingga 89 dan akhir sekali 90 hingga 99. Okey, satu peringatan saya nak berikan, ramai pelajar akan jawab di bawah ini 90 hingga 100. So hati-hati ya, dia 90 hingga 99. Baik, titik tengah. Titik tengah seperti mana sebelum ini, iaitu sangat mudah. 30 tambah 39 dapat jawapan 69 bahagi 2 dan kamu akan dapat 34.5. Ingat, untuk mencari titik tengah, kita ambil sempadan bawah, kita tambahkan dengan sempadan atas, kita bahagi 2. Untuk titik tengah yang kedua, 40 tambah 49, hasilnya 89 bahagi 2. Kita akan dapat 44.5. Kita buat langkah tersebut berulang-ulang kali, kamu akan dapat 54.5, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5. Di bahagian kekerapan, kita ada dua kaedah. Apabila soalan ini diberi data mentah, senarai data, ada dua kaedah yang kamu boleh gunakan. Kaedah yang pertama ialah kaedah mencari. Kamu kena cari. Sebagai contoh, yang pertama kita nak kategori 30 hingga 39. Jadi kita cari dalam data mentah ni, mana data yang ada 30 hingga 39. Kita jumpa kat sini 33. So kita kotakkan. Kita cari lagi. Cari setiap baris. Setiap baris cari. Oh, tidak ada. Satu sahaja. Maka benarlah kekerapan ini satu saja. Untuk kategori kedua, iaitu 40 hingga 49, kita guna simbol ataupun bentuk yang lain. Sebagai contoh, saya nak guna bentuk bulatan. Jadi saya cari 40. Jadi kita cari. Oh, kita jumpa 43. Kita bulat lagi. Kita cari, kita jumpa 45. Kita bulat lagi. Okay, kita cari mana nombor yang dalam kategori 40 hingga 49. Semua kita bulatkan. Kemudian kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita pun tanda dekat sini 5. Kemudian masuk ke kategori yang ketiga, 50 hingga 59. Kita cari mana 50. Okey, ini 50. Maka kita tandakan dengan bentuk yang lain. Bentuk diamond macam tu. Jadi kita teruskan mencari, kita akan dapat lagi 53, 57 dan 59 serta 55. Jadi kita hitung ada 6 bentuk diamond. Jadi kita pun tanda lagi 6 pada ruang kekerapan. Kita buat proses tersebut berulang kali menggunakan bentuk-bentuk yang lain, seperti bentuk bintang, awan dan sebagainya, dan kita lengkapkan jadual di bahagian kekerapan ini. Lengkap semua, kamu akan dapat 3 markah. Namun nasihat saya, berdasarkan pengalaman, kaedah ini sangat berisiko kerana pelajar mudah keliru, kerana pelajar perlu mencari. Jadi saya cadangkan kamu guna kaedah gundalan. Ini kaedah yang bagi saya paling selamat untuk kamu gunakan. Okey, bahagian markah kita isikan seperti mana sebelum ini saja. Bahagian titik tengah pun sama. Cuma pada bahagian kekerapan, kita jangan cari sekarang. Kita tanda, kita potong satu nilai yang pertama 40 pada data mentah. Potong 40, kita tandakan satu tik garis. Kita bina satu garisan di tepi kotak 40 hingga 49. Data yang kedua 33, potong 33, letakkan di tepi kolom, di tepi baris 30 hingga 39. Kita potong 66. Kita letakkan di tepi kotak 60 hingga 69. Kita potong nilai 60. Kita sekali lagi letak di tepi kotak 60 hingga 69. Dah jadi 2 garis dah.
potong pula 50, kita letakkan di tepi kotak 50 hingga 59 dan kita buat proses tersebut hingga kita dapat memotong semua data mentah ini. Dan kita akan dapat hasil macam tu. Jadi sekarang kerja kita adalah kita hanya perlu mengira berapa kali kita tanda. Untuk yang pertama 1, untuk yang kedua ini ada satu ikat. Okay, ingat 4 kali tanda, yang kelima kita ikatkan dia. Jadi kita ada 5 kekerapan di situ. Yang bawah kita ada 5 tambah 1 sama dengan 6. Yang bawah lagi kita ada 5 tambah 5, maksudnya 10, 9, 5 dan 4. Kamu juga akan dapat 3 markah penuh di sini. Ingat, kamu cari ke, kamu gundal ke, tidak ada sebarang markah. Markahnya adalah apabila kamu mengisi jadual kekerapan dengan tepat. Seterusnya menghitung min anggaran. Okey, tak kisah soalan poligon kekerapan ke, histogram ke, ataupun yang akan datang nanti graf objektif. Ketiga-tiga graf menggunakan kaedah yang sama dalam menghitung min anggaran, iaitu hanya mendarabkan titik tengah dengan kekerapan. Jadi kaedah yang pertama, kita akan senaraikan, iaitu kita senaraikan proses mendarab titik tengah dan kekerapan. Sebagai contoh, 34.5 darab 1 ataupun 1 darab 34.5 tambah 5 darab 44.5 tambah 6 darab 54.5 tambah 10 darab 64.5 tambah 9 darab 74.5 tambah 5 darab 84.5 tambah 4 darab 94.5. Kalau kamu tak suka menggunakan simbol darab, takut terkeliru, kamu juga boleh guna kurungan seperti mana yang saya tunjukkan di bawah. Dan kita perkan dengan jumlah kekerapan, iaitu 1 tambah 5 tambah 6 tambah 10 tambah 9 tambah 5 tambah 4. Ingat, jumlah kekerapan, bukan jumlah titik tengah. Dan jawapan yang kamu akan dapat ialah 67.5. 3 markah. Atau dalam kaedah yang kedua, masih lagi kekerapan didarab dengan titik tengah, tapi kali ini kita hanya tulis hasil darab tersebut di tepi kotak bagi setiap barisan. Sebagai contoh, 34.5 darab dengan 1 hasilnya 34.5. 44.5 darab dengan 5 hasilnya 222.5. 54.5 darab 6 hasilnya 327 sampai ke bawah, dan kita tambah semua hasil darab ini, kita akan dapat 2700. Jadi dalam nak mengira min sama dengan 2700 per dengan jumlah kekerapan, iaitu 40. Hasilnya tetap sama, 67.5. Dan markahnya juga sama, iaitu 3 markah. Seterusnya kita akan masuk ke fasa melukis histogram. Paksi histogram dan paksi poligon kekerapan adalah sama, iaitu kita gunakan kekerapan pada paksi menegak, paksi Y, dan kita gunakan titik tengah bagi paksi X. Jadi yang pertama, titik tengah kita tak perlu buat apa-apa, kita salin je. 34.5, 44.5, 54.5 sampai ke titik tengah yang terakhir, iaitu 94.5. Okey, manakala paksi kekerapan, kita rujuk kepada ayat yang kedua, iaitu 2 cm kepada seorang murid. Bermaksud setiap 2 cm kita naik 1 orang murid. Sebab itulah dalam graf ini saya letak 1, 2, 3, 4, 5 sampailah 10, iaitu nilai kekerapan paling tinggi. Okey, bina paksi yang betul dapat 1 markah, kita plot 34.5, titik tengah 34.5, kekerapannya 1. Jadi kita plot pangkah dekat sini. 44.5, titik tengahnya 5. Okey, ini kita pangkah dekat sini. Selesai plot, kamu dapat 2 markah. Okey, jangan tersilap buat poligon. Histogram dibina menggunakan huruf H. H itu sendiri, di bawah H itu bentuknya segi 4. Maka jawapan untuk histogram juga kita perlu lukis menggunakan segi 4. Okey, kita lukis satu kotak segi 4 bagi setiap plot.
Okey, pastikan plot berada di tengah kotak tersebut. Bermaksud daripada setiap plot, contoh yang ini, yang atas ni, saya tarik 5 kotak kecil ke kiri, tarik 5 kotak kecil ke kanan dan saya turunkan ke bawah. Okey. Dan setiap kotak-kotak histogram itu berkembar. Jangan ada jarak di antara satu sama lain. Dan kamu akan dapat 4 markah. Ini beberapa bentuk, 2 bentuk graf yang pelajar selalu salah buat. Yang pertama, semua dah betul, paksinya betul, plotnya pun betul. Tetapi masalahnya apabila dia melukis histogram, dia letakkan kotak itu di sebelah kanan titik, kanan plot. Okey, macam saya sebut tadi, plot mesti berada di tengah-tengah kotak, bukan di penjuru kanan atau penjuru kiri kotak. Okey, dalam contoh yang kedua pula kita dapat lihat pelajar ini salah buat titik tengah. Titik tengah yang dia gunakan sekarang adalah 10, 20, 30. Okey, tak boleh titik tengah kita salin je daripada jadual kekerapan kita. Jadi graf yang pertama ini tadi dapat juga 1 markah sebab paksinya betul. Manakala untuk graf yang kedua ni automatik kosong markah apabila titik tengahnya salah. Dan soalan yang terakhir, berdasarkan histogram yang kamu lukis dalam soalan sebelum ini, nyatakan satu maklumat. Walaupun soalan tersebut menyatakan berdasarkan histogram, sebenarnya kita terus boleh baca daripada jadual sahaja. Okey. Dan selalunya saya senaraikan 2 benda yang paling mudah untuk kamu tulis. Maklumat yang paling mudah kamu tulis ialah maklumat yang pertama, kita tulis maklumat mood. Okey. Dalam kes ini, apakah nilai mood? Mood merujuk kepada kekerapan paling tinggi, iaitu 10. Jadi kamu tulis saja, mood sama dengan 10. Kamu terus dapat 1 markah. Atau kamu juga boleh tulis kelas mood. Kelas mood ialah kelas di mana kekerapan mood tadi, kekerapan paling tinggi berada, iaitu pada 60 hingga 69. Kamu tulis salah satu, kamu akan dapat 1 markah. Okey, ingat kalau nyatakan satu maklumat, kamu tulis mood ataupun kelas mood. Baik, itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang bagi tajuk OGIF pula. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.